والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. Hubungan manusia dengan jin. Jadi jin ni dia ada kaitan, dia ada hubungan dengan manusia dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Hubungan jin dengan manusia bukanlah sebagaimana hubungan manusia sesama manusia. Kerana jin sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang ghaib. Malaikat pun sama. Jadi keimanan kita terhadap jin ini sekadar sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis. Okey, terus. Hubungan manusia dengan jin sabit berdasarkan Al-Kitab, As-Sunnah dan Ijma' Ummah. Tetapi hubungan tersebut dalam bentuk yang khusus. Ia tidak sama dengan hubungan manusia dengan manusia. Kerana jin daripada alam ghaib yang boleh melihat manusia dan manusia pula tidak dapat melihat mereka. Ia bukan juga hubungan yang berbentuk perkongsian dari segi penderitaan dan harapan, kepenatan dan kesukaran, perdamaian dan peperangan, keamanan dan ketakutan, sebagaimana yang berlaku antara manusia dengan manusia. Sebaliknya, ia melibatkan hubungan berdasarkan jenis yang khusus yang sesuai dengan tabiat kedua-dua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jin wujud di setiap tempat yang terdapat manusia. Mereka menghadiri majlis makan, minum, hidangan dan majlis-majlis yang lain yang dilakukan oleh manusia dan tidak berpisah daripadanya. Cuma mereka terhalang jika nama Allah Subhanahu Wa Taala disebut dalam majlis-majlis tersebut. Jadi setiap majlis akan dihadiri oleh jin. Dia nak tumpang sekali, kadang-kadang dia cuba nak ganggu, nak was-waskan. Cuma terhalang daripada gangguan jin ini kepada manusia apabila kita membaca nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu nak makan pun kita dianjurkan di dalam hadis baca bismillah. Sebagaimana Rasulullah ajar seorang kanak-kanak bila nak sembahyang, bila nak makan, Rasulullah kata ya ghulam sammillah wa idza akalta fasammillah fakul mimma yalik. Wahai budak, kau nak makan baca bismillah, ambil makanan yang lebih hampir dengan kamu. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, jin sebahagian daripada makhluk Allah Ta'ala yang ghaib. Malaikat dan juga roh, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka akan bertanya kamu, wahai Muhammad, tentang roh. Mereka di sini siapa dia? Adalah orang kafir. Mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang kafir. Mereka cuba nak test Nabi. Nabi Muhammad SAW boleh jawab tak tentang kedudukan roh secara terperinci. Kalau Nabi Muhammad SAW boleh jawab, maka dia bukan Nabi. Muhammad ni bukan Nabi. Kerana mereka dah dapat maklumat dan juga gambaran Nabi-Nabi yang terdahulu dan Rasul-Rasul yang terdahulu tak boleh nak jawab tentang roh. Sebab dia berada di alam keadaan ghaib. Bila roh di dalam keadaan ghaib, roh ghaib, malaikat ghaib, jin pun ghaib. Jadi nak faham macam mana perkara ghaib ini, selalu dikemukakan soalan kepada kita. Kalau kita tak jawab menggunakan akal, fikiran, tidak menggunakan logik, kalau orang kafir tanya nak jawab macam mana? Kita dah asyik kemukakan, ketengahkan dalil, hujah daripada Quran dan hadis. Quran hadis. Itu tak apalah dia kata. Golongan falsafah, orang-orang yang belajar akidah melalui kaedah falsafah dan juga ahli kalam, mereka mengemukakan soalan. Mereka kata macam mana nak jawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh orang kafir. Kalau Quran hadis okey, itu untuk orang Islam. Tapi orang kafir ni memang dia tak terima Quran dan hadis. Kita nak jawab macam mana? Jawapannya sebagaimana apa yang dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya, bagi tahu kepada Nabi. Sebelum orang tanya Nabi,
Allah Ta'ala dah tahu. Soalan, sebelum diungkapkan, dituturkan melalui lisan, tercetus di dalam hati. Allah Ta'ala tahu hati manusia. Innallaha alimun bidhatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sangat mengetahui apa yang terlintas dalam hati. Orang kafir nak tanya Nabi, nak tanya, maknanya benda tu dah ada dalam hati sebelum dijelmakan melalui lisan. Jadi Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka akan tanya kamu wahai Muhammad tentang ruh. Allah ajar Nabi jawapan kepada orang kafir. Soalan berkaitan dengan perkara yang gaib, bukan kepada orang Islam. Orang Islam dia imani, dia terima, dia percaya. Itu senang bila cerita akidah pada orang Islam di zaman Nabi. Mereka sami'na wa ata'na. Ini soalan orang kafir ni. Sebagaimana ahli kalam, golongan falsafah duk bimbang, terpaksa kena cari idea, buat satu kaedah, pendekatan. Bagaimana nak jawab soalan orang kafir berdasarkan kepada logik? Tak selesai masalah. Bila kita kemukakan logik, orang lain pun ada logik dia. Jadi Allah ajar Nabi, mereka tanya kamu wahai Muhammad tentang roh. Mereka akan tanya kamu tentang roh. Qul, kamu jawab, ar-ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhan. Jadi kalau orang kafir tanya kita malaikat macam mana? Malaikat urusan Tuhan. Kita cerita sebagaimana yang disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Jin macam mana? Jin ni sebagaimana disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Tak boleh lebih daripada tu. Allah Ta'ala taharah macam mana? Allah Ta'ala nuzul, turun ke langit dunia macam mana? Macam sebagaimana dia cerita macam tu. Macam mana? Macam tu, macam dia ceritakan kepada kita. Tak boleh kita melepasi, melebihi apa yang disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Quran dan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis, kerana perkara ini melibatkan perkara ghaib. Bagi saya cukup senang nak jawab soalan-soalan orang kafir ni berkaitan dengan perkara yang ghaib ke masalah akidah. Kita jawab sekadar apa yang disebut oleh Allah dalam Quran. Bila kita duk main akal tu yang jadi susah nak jawab tu. Dia pun selalu buat andaian. Kalau soalan-soalan yang dikemukakan tentang akidah ni daripada orang Islam, bolehlah jawapan sebagaimana orang Salafi jawab tu. Orang Sunnah jawab Quran, hadis, Quran, hadis. Kalau orang kafir macam mana nak jawab? Ini jawapan ni Allah Ta'ala ajar Nabi Muhammad jawab kepada orang kafir. Ahli kalam, ahli falsafah, tolong tengok video ni. Tolong tengok video ni. Ahli kalam, golongan falsafah yang belajar akidah melalui akidah ahli kalam dan juga falsafah, tolong faham dan tengok video ini. Jawapan kepada orang kafir pun sebagaimana jawapan yang disebut oleh Allah, diajar oleh Allah kepada Nabi. Tak ada pening. Saya nak ulangi tentang kita nak faham macam mana kalau soalan orang kafir ni macam tu. Macam mana kita nak jawab? Macam mana nak jawab? Kita dah beritahu ini jawapan. Bagaimana nak faham? Bila nak faham, faham guna apa? Kita nak faham sesuatu guna apa? Guna akal. Dalam perkara yang gaib tak boleh guna akal. Malam ni kita nak terang, sebelum ni pun terang betul-betul dah. Supaya semua, bukan saya sahaja, tuan-tuan pun boleh jawab hujah-hujah ahli kalam ataupun hujah-hujah orang kafir tentang masalah akidah, termasuk di dalam perkara-perkara yang gaib. Senang je nak jawab. Orang kata nak faham macam mana? Bila faham, dia kena guna akal. Akal itu kita selalu sebut, dia hanya digunakan untuk memikirkan tentang makhluk, tentang kejadian alam, bukan tentang perkara yang gaib. Kalau tentang roh pun, roh ni bukan makhluk ke? Roh makhluk pun tak boleh kita nak fikir dengan akal. Nak pakai logik, nak sesuai dengan pemikiran kita, nak faham dengan akal, tak boleh. Apatah lagi nak faham tentang Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk, yang menjadikan perkara-perkara yang disebut sebagai sam'iyat, perkara-perkara yang disebut sebagai perkara yang gaib. Allah Ta'ala lagi lah, kita tak nak guna akal. Makhluk yang dia buat yang disebut sebagai perkara yang gaib pun kita tak boleh nak faham guna akal, apatah lagi tentang sifat dan zat Allah. Kita hanya terima sebagaimana yang dilaporkan, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dan telah disampaikan oleh Nabi SAW melalui hadisnya. Okey, terus. Jin menguasai manusia dalam bentuk was-was, penipuan dan juga penyesatan. Dia boleh kuasai manusia. Manusia yang tak beriman kepada Allah, manusia yang fasik, yang tidak menjadikan Allah sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai pelindung.
Jin mana yang nak kuasai manusia, nak mewas-waskan manusia, yang nak merosakkan manusia adalah jin kafir dan juga jin yang fasik. Sebab dalam Quran ayat banyaklah kita sebut kan. Di antaranya dia dalam surah jin. Jin sendiri mengaku mereka ada dua golongan. Sebahagiannya Islam, sebahagiannya kafir. Hak duk ganggu manusia, yang mewah-waskan manusia, yang merosakkan manusia, yang cuba nak menyesatkan manusia adalah jin yang kafir dan juga yang fasik. Okey, terus. Kadang-kadang dengan menyerupai beberapa perkara yang meningkatkan kekuatan mereka dan menyesatkan dan mengkufurkan manusia. Kadang-kadang mereka masuk ke dalam tubuh badan manusia dan tinggal di dalamnya dalam bentuk yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahuinya. Tu yang orang kena apa tu? Histeria kan? Kena rasuk sampai membawa jadi gila pun ada. Sewil, tak betul, dia menguasai, dia masuk dalam tubuh badan manusia dan dia kuasai manusia tu. Dia mencetuskan sesuatu perkara yang tidak baik. Dia pegang remote. Dia duk kontrol, kena buat ni, kena buat ni. Sebab dia dah kuasai kita, dah masuk ke dalam. Sebab benteng kita tak kuat. Kurang zikrullah, kurang membaca ayat Quran, kurang membaca ayat-ayat pelindung, melindung diri daripada jin dan syaitan. Hari itu dah kita beritahu di dalam kuliah Sahih Bukhari dan juga dalam hadis Abu Daud. Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang beramal 100 kali zikir yang kita duk baca lepas sembahyang tu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, sama ada kita nak baca yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir ataupun tak baca yuhyi wa yumit, kerana dia ada di dua riwayat, baca 100 kali selepas subuh dan juga selepas asar, insya-Allah jin syaitan tak dapat menguasai kita. Di samping ayat-ayat Quran, amalan-amalan, semua amalan-amalan lah, bukan sahaja amalan-amalan yang khusus tertentu, amalan-amalan yang boleh mendampingkan kita dengan Allah. Kalau dah kita tak ingat Allah, kita lalai, masa tu dia ambil kesempatan, dia ambil peluang. Macam orang tengok, orang duk bersilat kan, tengok sumbang masa tu dia masuk. Sumbang masa tu dia masuk, masa tu dia perubah. Begitu juga jin dan syaitan, ini dia tengok kita sumbang bila. Sumbang yang dimasukkan di sini, kita lalai bila? Bila kita lalai? Lalai daripada mengingati Allah. Sebab tu biasanya dia menguasai orang yang lemah. Orang yang lemah tu biasanya apabila dia sakit, mayang pun jadi lambat, buat ibadat pun jadi bertangguh-tangguh. Sebab apa? Badan dah lemah, jiwa pun dia lemah, masa tu dia ambil peluang masuk. Bila kita badan lemah, kita pun kurang zikir, kurang ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa itu satu peluang keemasan bagi syaitan dan jin untuk menguasai manusia. Tetapi kena ingat, walaupun dia cuba nak menguasai manusia, nak merosakkan manusia, jin dan syaitan ini, mereka juga adalah makhluk Allah. Sebagaimana orang menggunakan khidmat jin dan syaitan untuk melakukan sihir. Sihir itu untuk memudaratkan manusia, untuk menyusahkan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Jin syaitan ini tak dapat memudaratkan manusia melainkan dengan izin Allah. Cuma secara umumnya macam tu, Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadis, mereka boleh kuasai, boleh merosakkan, memusnahkan manusia dan boleh mewas-waskan hati manusia. Boleh. Tetapi kebolehan tersebut tergantung dengan keizinan Allah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak dapat memudaratkan seseorang melainkan dengan izin Allah. Janganlah kita beranggapan walaupun jin itu boleh, syaitan itu boleh mengganggu manusia, kita anggap suatu keputusan muktamad. Maknanya usaha-usaha yang dilakukan oleh jin dan syaitan mesti berjaya untuk menguasai manusia. Tak. Allah kata kalau Allah tak izin, tak izin. Maknanya bergantung dengan keizinan daripada Allah. Di antara sebab yang Allah Ta'ala izin, sebab kita tak ingat kat dia. Itu yang diberi keizinan untuk syaitan mengganggu manusia. Okey, terus. Akibat kemasukan tersebut, manusia terlibat akan menghadapi penyakit seperti rasukan, gila dan sebagainya. Kesemua itu berlaku dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang pencuri dalam kalangan jin mencuri harta-harta kepunyaan manusia. Kadang-kadang ada dalam kalangan jin yang memecahkan kertas dan barangan berharga kepunyaan manusia dan lain-lain. Dalam hadis yang selalu kita dengar, Abu Hurairah beritahu yang jin ajar ayat kursi tu kan, malam pertama dia dapat tangkap
Lepas tu dia nak bawa kepada Rasulullah. Jadi seorang tua yang janggut putih, rambut janggut panjang ni, dia bagi alasan, dia kata dia tak nak jumpa Rasulullah, dia takut. Abu Hurairah tak faham, dia ingat manusia sungguh. Jadi dia berjanji malam esok tak datang dah. Malam kedua dia datang, lepas tu dapat ditangkap lagi malam yang kedua. Dia kata malam ketiga tak datang. Malam ketiga ditangkap juga. Akhirnya dia kata, aku tak akan datang malam berikutnya, aku akan ajar kamu suatu ayat. Kamu beramal dengan ayat ini, syaitan jin tak kacau. Keesokan harinya Abu Hurairah sebut kepada Rasulullah. Dia tanya cerita kepada Rasulullah apa yang berlaku. 3 malam turut-turut Rasulullah kata, apa yang dia sebut tu betul, cuma dia menipu. Maknanya ayat Quran itu adalah pelindung kalau diamalkan. Maka jin dan syaitan tak dapat mendekati. Jadi maknanya jin dan syaitan itu sendiri pun mengetahui tentang hakikat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini boleh dijadikan sebagai pelindung dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jin yang duk rasuk orang pun yakin benda tu terhalang, ayat-ayat Allah ni terhalang daripada gangguan, daripada mereka nak merosakkan manusia, kita kena yakin lagi lah. Sebab kita Islam. Jin syaitan tu tidak Islam, mereka pun yakin dengan ayat Allah terhalang mereka ganggu manusia. Jadi kita orang Islam yang beriman lebih-lebih lagi kena yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi perlindungan kepada manusia apabila kita beribadat kepada Allah, kita melakukan sesuatu amalan yang dapat mendampingkan diri kepada Allah, sebahagiannya daripada kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Okey, terus. Jin menjelma dalam pelbagai bentuk dan menerusi cara tersebut. Dia cuba memudarat atau memanfaatkan manusia, sebagaimana syaitan-syaitan menguasai manusia, menerusi cara was-was bagi tujuan menyeleweng dan memudaratkannya. Jin boleh memudaratkan zahir dan batin manusia, cuma yang benar-benar memudaratkan dalam kalangan mereka ialah yang kafir dan fasik. Sebaliknya yang soleh dan beriman, status mereka sama sahaja dengan manusia yang soleh. Okey, kalau jin yang soleh beriman, mereka tak ganggu sebab apa? Sebab mereka juga akan dikenakan hukum. Sebab dua golongan manusia ini dikenakan untuk melaksanakan hukum syariat, ditaklifkan. Apa maksud ditaklifkan? Diberatkan, dibebankan untuk melaksanakan hukum. Sebab Allah menyebut di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan beribadat. Sebagaimana hukum hakam terkena kepada manusia, hukum hakam juga terkena kepada jin. Kalau jin tu orang yang soleh, jin tu jin yang soleh, jin yang baik, jin yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia pun takut nak ganggu manusia sebab melibatkan dosa. Dosa penyebab kepada masuknya seseorang itu ke dalam neraka. Dia pun takut. Hadut ganggu tu kita kena ingat adalah jin yang kafir dan juga fasik. Okey, terus. Mereka melakukan amalan kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada manusia rasa yang membolehkannya memusnahkan was-was yang dilakukan oleh jin dan seterusnya menjaga diri daripada kemudaratan dan gangguan mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan yang berserah bulat-bulat kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya pengaruh syaitan itu hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikan dia pemimpin mereka dan orang-orang yang dengan sebab hasutannya melakukan syirik kepada Allah. Jelas Jelas dalam ayat ini Allah Ta'ala kata innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya jin itu tidak ada sultan, tidak dapat mempengaruhi, tidak dapat menguasai. Golongan mana yang jin syaitan tak dapat mempengaruhi, tak dapat menguasai? Iaitu alladhina amanu, iaitu orang yang beriman. Bila sebut orang beriman, banyak dah ayat-ayat Quran dah kita baca ciri dan sifat orang beriman. Jadi kita kena cuba berusaha menjadikan kita itu sebahagian daripada golongan yang beriman kepada Allah. Bila sebut orang yang beriman, dia ada ciri-ciri dia. Di antaranya apa dia? Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tengok, dia kata yang orang lain dia dapat kuasai. Yang dia tak dapat kuasai adalah orang yang beriman. Pertamanya beriman.
Yang kedua, orang beriman itu di antara ciri dan sifatnya wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka berserah. Bila serah kepada Allah Subhanahu wa taala, habis segala usaha kita tidak dapat menghalang gangguan-gangguan makhluk sama ada jin ataupun syaitan. Bila berserah kepada Allah Ta'ala, kita bertawakal penuh kepada Allah. Bila kita telah bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah meletakkan Allah Ta'ala sebagai pemimpin kita, Allah Subhanahu wa taala sebagai wali kita, maknanya sebagai pemimpin yang melindungi kita. Allahul ladzina amanu, Allah Subhanahu wa taala waliyul ladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala itu adalah wali bagi orang yang beriman. Bila Allah Taala itu jadi wali kita, iaitu orang yang beriman, Allah Taala akan melindungi, akan mendatangkan benteng, penghalang daripada gangguan makhluk-makhluk yang halus. Ingat dua perkara. Yang pertamanya, orang beriman tak dapat dikuasai oleh jin dan syaitan. Dan orang yang beriman yang macam mana? Bukan semata-mata beriman, tetapi berserah diri kepada Allah. Tetapi apabila orang beriman tak betul-betul beriman, tak meletakkan Allah Ta'ala sebagai wali, sebagai pemimpin dia, di sana ada ruang. Di sana ada ruang dan peluang daripada jin dan syaitan untuk mempengaruhi, menguasai orang yang beriman. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Allah Ta'ala kata sesungguhnya sultan, maknanya penguasaan, pengaruh syaitan itu atas orang-orang yatawallawnahu, yang melantik dia sebagai pemimpin, yang menjadikan syaitan itu sebagai wali, sebagai pemimpin dia. Apa maksud dia melantik syaitan itu sebagai wali dan pemimpin? Segala dorongan, desus, cetusan daripada syaitan dia ikut. Sedangkan disebut innahu lakum aduwwum mubin, syaitan itu musuh kamu yang nyata terang. Jadi fattakhidhuhu aduwa. Di dalam ayat yang lain, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kamu. Sebaliknya, apabila kita sebagai manusia meletakkan syaitan sebagai wali, maksudnya kita letakkan dia sebagai ketua, apa sahaja arahan, apa sahaja desakan kita ikut, maka hak ni dia dapat kuasai kita. Innama sultanuhu alladzina yatawallawnahu. Orang yang telah menjadikan syaitan itu sebagai pemimpin dia, bukan menjadikan Allah sebagai pemimpin. Jadi golongan yang macam inilah yang dapat dikuasai oleh syaitan. Walladzina hum bihi musyrikun, dan juga orang-orang yang musyrik kepada Allah Ta'ala. Memang bila dia jadi musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain, dia buat syirik kepada Allah, Allah Ta'ala berlepas diri. Tak ada, Allah Ta'ala tak bagi pertolongan kepada mereka, maka syaitan pada ketika itu dapat menguasai mereka, iaitu orang-orang yang kafir kepada Allah. Okey, terus. Jin menjelma dalam pelbagai bentuk. Jin boleh menjelma dalam pelbagai bentuk untuk melaksanakan tujuan tertentu. Tentang penjelmaan jin ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Falamma tara'atil fi'atani nafasa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu syadidul 'iqab." Maksudnya, dan ingatlah ketika syaitan menghias kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan diteruskan, serta menghasut mereka dengan berkata, "Pada hari ini tidak ada sesiapa pun dari umat manusia yang dapat mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu." Maka apabila kedua-dua puak angkatan tentera Islam dan kafir musyrik masing-masing kelihatan, yakni berhadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, "Aku berlepas diri dari kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat berat atas siksanya." Ayat ini menceritakan tentang peperangan. Jin ini dia memberitahu kepada membisikkan kepada orang yang beriman, dia nak tolong orang yang beriman. Dan dia telah mengizayyana, yakni hassana,
kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, kejahatan, dosa, kesalahan ini, jin perhiaskan kepada manusia yang buat salah itu, amalan mereka itu baik. Ini memang banyak lah. Kadang-kadang kita buat salah ni kita rasa betul. Tu maknanya jin syaitan telah mempengaruhi, telah memperhiaskan amalan buruk itu dinampak cantik, nampak elok. Macam benda buruk, benda perkara yang buruk, yang tak okey, tak elok, dihias jadi cantik benda tu. Bila hias ni akan jadi cantik. Benda buruk, amalan jahat, amalan dosa, amalan buruk tu benda yang tak elok, tetapi dihiasi oleh syaitan dan jin bagi nampak cantik bagi si pelakunya. Bila nampak cantik, lalu orang yang melakukan kesalahan dia akan berkekalan melakukan dosa. Sedangkan kalau sifat orang yang beriman, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, Allah Ta'ala kata orang beriman pun boleh tersilap melakukan kesalahan, tapi walam yusiru, mereka tak kekal di dalam melakukan dosa dan kejahatan. Lalu mereka bisikkan kepada hati orang beriman, wa qala la ghaliba lakumul yawm, tak ada orang yang boleh kalahkan kamu daripada kalangan manusia, aku akan membantu kamu. Syaitan, sebahagian daripada kitab-kitab tafsir menyebut, ada di kalangan orang kafir ni, mereka takut kepada beberapa individu yang dianggap sebagai pahlawan. Sebahagian daripadanya, salah seorang daripadanya adalah Suraqah bin Malik. Bila sebut nama dia orang takut. Syaitan menjelmakan diri sebagai Suraqah bin Malik. Aku akan memberi pertolongan kepada kamu, janji dia kepada orang beriman. Padahalnya dia jin. Sebab tu kita sebut dalam akidah yang kita baca penerangan sebelum ni, dia boleh menjelma berbagai-bagai rupa. Rupa manusia pun boleh. Dijelma sebagai Suraqah bin Malik yang digeruni oleh pihak musuh. Aku akan tolong kamu di dalam satu peperangan. Falamma tara'atil fi'atani, bila dia nampak dua kumpulan orang kafir ni bertembung nak berperang tu. Masa dulu kan perang dekat, menggunakan pedang, panah, lembing, tombak dan sebagainya. Kalau sekarang ni dia tembak musuh tu dalam jarak yang jauh. Jadi bila berdepan tu dekat, sebagaimana ayat-ayat yang lepas yang kita telah pelajari, setiap peperangan akan dibantu oleh malaikat. Orang Islam ni akan dibantu oleh malaikat. Kan dalam surah Al-Anfal sebut, cukup dah ayumiddukum bisalasati alafi minal malaikatin murdifin. Cukup dah. Allah Ta'ala nak mendatangkan tentera daripada malaikat ni 3,000 orang. Bila jin ni nampak syaitan, dia jadi gebentar, takut, lalu dia lari, dia belah. Mula-mula dia janji, tak apa, kamu pergi lawan, tak apa, aku akan bantu kamu dalam peperangan. Orang Islam pun seronok. Bila dah betul-betul nak berlaku peperangan, bertembung di antara, dah berdepan di antara satu sama lain, antara tentera Islam dan tentera kafir, jin tengok malaikat dia takut, dia lari, dia belah. Lalu dia kata, wa qala inni bari'um minkum, aku berlepas diri daripada kamu. Inni ara ma la taraun. Inni ara ma la tarawna. Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Apa yang dia nampak? Apa dia nampak tadi? Dia nampak malaikat. Dia takut, dia lari. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Wallahu syadidul inqab. Dan Allah Ta'ala itu bersangatan azab. Maknanya dia ni nipu jin ni. Dia janji-janji. Dia tak tepati janji. Sebab jin kafir, jin fasik memang lagu tu lah. Sebagaimana kita kata orang kafir, orang fasik tak boleh percaya. Jin kafir, jin fasik pun sama. Dia janji lain, dia buat lain. Jadi bila dia tengok malaikat ni, manusia tak nampak. Dia kata, aku nampak apa yang kamu tak nampak. Jadi dia kata, aku pun takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, syahidnya daripada ayat yang kita bacakan tadi, bahawa jin boleh menyerupai sebagai makhluk yang disebut sebagai manusia. Okey, terus. Ibnu Ishaq dan lain-lain menjelaskan, sebab turun ayat di atas ialah orang-orang musyrikin tiba di medan peperangan Badar dan bersama-sama dengan mereka iblis yang menyamar dalam rupa Suraqah bin Malik Al-Kinani. Suraqah pada masa itu merupakan seorang bangsawan daripada Bani Kinanah. Orang-orang Quraisy pada masa itu bimbang Kinanah akan menyerang mereka. Iblis berkata kepada mereka, aku akan membantu anda untuk memastikan Bani Kinanah tidak akan menyerang daripada belakang. Ketika para malaikat turun dan Iblis melihat para malaikat tersebut, beliau terus melarikan diri. Al-Haris bin Hisham berkata,
hendak ke mana wahai Suraqah? Ke mana anda hendak lari? Iblis telah menolak Al-Harith sehingga beliau jatuh terlentang. Seterusnya beliau menyatakan, aku melihat apa yang anda semua tidak dapat melihat. Dalam hadis riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, Nabi SAW bersabda, Inna syaitan arada li fashadda alayya liyaqta'a salata alayya fa'amkanani Allahu minhu fata'attu wa laqad hamamtu an uziqahu ila thariyatin hatta tusbihu fatanzuru ilayhi fadhakartu qawla Sulaiman alaihi salam, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di faraddahu Allahu khasiyan. Maksudnya, sesungguhnya syaitan menjelma kepadaku. Dia cuba mengganggu aku untuk memutuskan solat yang sedang aku laksanakan. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan aku berjaya menguasainya. Aku berjaya menangkapnya dan aku bercita-cita untuk mengikatnya di tiang masjid, sehingga apabila anda semua bangun pada waktu pagi, anda akan dapat melihatnya. Tetapi aku mengingati kata-kata Nabi Sulaiman, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak ada seorang pun yang berhak menikmatinya selepas daripadaku. Lalu Allah memperkenankan doanya. Jadi kita tengok dalam ni, dia boleh jelma sebagai makhluk yang zahir yang dapat dilihat, yang nak ganggu sembahyang Rasulullah. Rasulullah dapat tangkap, Rasulullah nak ikat, letak kat setiang masjid. Jadi Rasulullah dia punya hasrat pagi-pagi besok nak tunjuk kepada para sahabat, ini jin ni, setan ni, iblis yang duk ganggu kekuatan sembahyang, aku dapat tangkap. Nak perkenalkan kepada para sahabat bentuk rupa yang macam mana, dan nak cerita perangai lagu mana. Tapi ketika selepas dia teringat bahawa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa dalam Quran supaya kurniakan kepada dia sebuah kerajaan, yang mana kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman tidak dapat dimiliki oleh mana-mana manusia ahadan minal alamin. Mana-mana manusia yang berada di alam ini. Bila sebut manusia, termasuklah para nabi dan para rasul. Kerana Nabi Sulaiman bukan sahaja dia memerintah, mengurus, mentadbir manusia, termasuk di dalam pemerintahan Nabi Sulaiman itu jin, syaitan, binatang, serangga. Balik ni sebelum tidur baca Suratul Namli yang mengisahkan tentang kerajaan Nabi Sulaiman. Dia dapat menguasai makhluk-makhluk selain daripada manusia. Jadi dia pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kurniakan kepada aku sebuah kerajaan yang mana kerajaan ini tidak dimiliki oleh mana-mana manusia di dalam dunia. Nabi Muhammad SAW teringat doa Nabi Sulaiman yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kerajaan yang aku miliki ni jangan bagi ke orang lain, aku saja. Jadi Nabi Sulaiman boleh tangkap jin syaitan. Lalu dia kata, aku tak layak. Sebab Nabi Sulaiman minta untuk dia seorang. Lalu dia lepas balik. Jadi kita tengok Nabi boleh tangkap. Yang keduanya cerita Abu Hurairah. Kerana apa yang disebut oleh Abu Hurairah itu disebut dalam hadis. Adapun di zaman sekarang, orang duk tangkap jin masuk dalam botol, lepas dalam Sungai Perak, bubuh dalam sesuatu bekas tu, tertipu semua tu. Mana ada manusia hebat boleh tangkap jin. Dalam botol pula tu dia tangkap masuk dalam seorang-seorang tu ada 3-4 ekor. Dia boleh masuk dalam botol tu, dia tutup, dia peranyuk Sungai Perak. Semua tidak ada dalil daripada syarak manusia biasa boleh tangkap jin. Yang ada dalil daripada syarak ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Abu Hurairah itu pun sekadar nak tunjuk tentang kebesaran, kehebatan ayat kursi. Yang pertama tadi adalah Nabi SAW. Yang lain itu tak ada sejarah yang boleh tangkap jin masuk dalam botol. Okey, terus. Syaitan menghadiri segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Syaitan menghadiri apa saja yang dilakukan oleh manusia, meskipun di saat manusia sedang makan makanan dan lain-lain sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini. Dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu yang dinilai sebagai sahih oleh Al-Hakim berdasarkan syaratnya, menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna syaitana yarsul buna Adam 'inda kulli syai'in hatta 'inda ta'amihi." Maksudnya, sesungguhnya syaitan bersama dengan anak Adam dalam setiap perkara yang dilakukannya, sehingga ketika menghadapi makanan. Okey, rasada ya rasudu ni apa makna yang sebenar? Di sini diterjemahkan sebagai apa dia? Bersama. Sentiasa mengintip, tarasud.
Mengintip sentiasa mencari peluang. Ketika bila? Ketika makan. Kadang-kadang ketika sembahyang, kadang-kadang bila sembahyang ni orang duk berdoa kepada Allah Ta'ala, berzikir kan. Dalam hadis selalu dah kita baca, hadis Sahih Bukhari Muslim tu, bila azan dia lari, lepas tu dia datang balik qomat, dia lari, lepas tu ganggu orang sembahyang. Orang tak sembahyang dia ganggu. Semua keadaan, perbuatan, tindakan yang dilakukan oleh manusia, dia sentiasa mencari peluang. Termasuklah ketika nak makan. Biasanya dah perut lapar, orang lupa baca bismillah. Lapar sangat ni kan. Tak sabar-sabar nak makan, tak sabar-sabar nak minum kerana kehausan. Masa tu jadi lupa. Masa tu dia ambil kesempatan makan sekali. Ingat tu. Kita nak makan ni baca bismillah. Lebih-lebih lagi pelajar kita kan. Lapar tu orang mana pun, jangan lupa dengan membaca bismillah. Sama ada kita nak baca bismillah ataupun kita kata bismillahirrahmanirrahim. Tetapi berdasarkan kepada syaraknya, padan kita nak baca, kita baca samillah. Ya ghulam wa idza aqalta fasammillah. Padan kita baca bismillah sahaja. Begitu juga ketika nak menyembelih, bismillah tanpa disambungkan bismillahirrahmanirrahim. Maka sudah cukup dan juga memadai. Okey, terus. Selain bersama dengan manusia ketika mereka makan, syaitan juga berusaha untuk bersama dengan manusia ketika manusia melakukan persetubuhan dengan isteri-isteri mereka. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana ma razaqtana. فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا." Maksudnya, apabila salah seorang daripada anda ingin menyetubuhi isterinya, hendaklah menyebut dengan nama Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang telah Engkau kurniakan kepada kami." Jika ditakdirkan persetubuhan tersebut melahirkan anak itu tidak akan dapat diganggu oleh syaitan selama-lamanya. Selain itu, syaitan juga berusaha untuk bersama dengan manusia ketika mereka berada di pasar-pasar. Dalam hadis riwayat Salman, Rasulullah SAW bersabda, "La takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu suq pada akhir man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu syaitani wa biha yansibu rayatahu." Maksudnya, jika anda mampu, jangan jadi orang yang pertama sekali memasuki pasar dan bukan orang yang terakhir keluar daripada pasar. Kerana di situ tempat yang disukai oleh syaitan, kerana banyak berlaku pendustaan, penipuan dan lain-lain. Dan disitulah dia menjulang panji-panjinya. Syaitan juga berusaha untuk menetap di rumah-rumah yang didiami oleh manusia. Dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadhakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala syaitanu la mabita lakum wa la 'asha'a wa idza dakhala falam yadhkuru Allah 'inda dukhulihi qala syaitanu adraktumul mabita wa idza lam yadhkuru Allah 'inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal 'asha." Maksudnya, apabila seorang lelaki memasuki rumahnya lalu menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika memakan makanan, syaitan berkata, "Tidak ada tempat bermalam untuk anda dan juga tidak ada makan malam untuk anda." Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika memasuki rumahnya, syaitan akan berkata, "Anda telah memperoleh tempat tidur." Jika seseorang tidak menyebut nama Allah ketika memakan makanan, syaitan akan berkata, "Anda telah memperoleh makan malam." Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.